Kutuk, 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 kutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam apabila saya membuat video helikopter dan zikir ala pokok yang ditiup oleh angin kencang, mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin akan ada yang kritik, apalah Captain Hafiz tu umur 50 dah main helikopter mainan dengan bunyi sekali waktu kutuk, 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 kutuk. Bagaimana jika terhadap kritikan itu, saya pula jawab, bahkan bukan saya ada satu mainan je. Saya ada beberapa lagi. Saya ada tow truck. Saya ada, tak tahulah kenderaan apa ni, nak repair lampu agaknya. Dan saya ada motor berkuasa besar. Vroom, vroom, vroom. Ada siren juga. Neno, neno, vroom, 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 neno. Ya, jadi saya dikritik kerana memiliki satu mainan. Saya jawab bahkan saya ada 4 mainan. Berarti apa? Kritikan itu benar. It is okay for you to say that. And saya menguatkan lagi bahawa bukan sekadar satu tetapi sebenarnya saya ada 4 ya. Jadi apa kaitan dengan video yang saya nak sampaikan? Yang saya nak sampaikan pada kali ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini saya ada menjawab satu tuduhan bahawa Wahabi ini kafir. Wahabi ini adalah satu aliran, satu mazhab yang kafir kerana mereka menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka ni mendakwa Allah ada tangan, ada kaki, ada wajah dan sebagainya dan sebagainya. Maka saya telah menjawab video tersebut. Ada saya bagi linknya di bahagian description bagi sesiapa yang terlepas. Apabila saya telah membuat video tu, ada yang memberi komen, macam-macam komen ada. Ada yang private, ada yang terbuka secara umum. Ada beberapa komen yang, sebab dalam video tersebut saya telah nukil kata-kata Imam Tirmizi, seorang imam dari kalangan generasi salafus soleh, seorang imam yang kitabnya Sunan At-Tirmizi, kita amalkan hadis-hadis dalam tu. Dan Imam At-Tirmizi telah menerangkan bahawa para ahli ilmu generasi salafus soleh terhadap sifat-sifat Allah ini, mereka menetapkannya, mereka beriman kepadanya dan mereka tidak membicarakan ciri-ciri ataupun kaifiat sifat-sifat tersebut. Apa yang penting, maha suci Allah daripada memiliki kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Jadi generasi salafus soleh, mereka berakidah bahawa Allah ada tangan. Cuma tangan Allah tidak sama dengan mana-mana makhluknya, ya. Demikian juga dengan kaki, wajah, jari apa semuanya, tak apa. Untuk video ni kita fokus kepada tangan saja. Lalu saya telah membaca kata-kata Imam Tirmizi tersebut. Sesiapa yang terlepas, tertinggal, sila rujuk balik video itu. Ada lagi yang masih berkata bahawa menetapkan sifat tangan ini adalah satu kesesatan. Tidak boleh menetapkan sifat tangan ini. Tidak boleh apa semua tu. Jadi di sini ada satu perkara yang besar kerana mereka telah menafikan sifat Allah. Padahal yang menetapkan, yang menerangkan tentang sifat Allah itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang telah mensifati dirinya dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dia memiliki sifat-sifat tertentu. Salah satunya adalah tangan. Lalu who are we to deny it? Siapakah kita untuk menafikannya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menerangkan tentang sifat ini ialah ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Apabila dinafikan sifat Allah itu, berarti menafikan ayat Al-Quran itu juga. Dan ini sekali lagi kesalahan serius yang kedua. Baik, saya tak mau bincang kenapa hukum ke apa ke, tapi saya nak menjelaskan, ya, iqamatul hujah. Kita tegakkan hujah terlebih dahulu dan kita luruskan apa-apa kesalah faham ke apa ke. Saya tidak tahu akidah apakah yang dipelajari di Malaysia ini sampai-sampai dinafikan sifat-sifat yang Allah sendiri menyifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh dikatakan video ini adalah sambungan daripada video-video saya sebelum ini tentang sifat-sifat Allah. Sebelum ini saya telah membuat video yang menerangkan bahawa Allah di langit. Video kedua yang saya menjernihkan, menjawab syubhat-syubhat yang berkata Allah ini di mana-mana dan bukan di langit. Kemudian ada video ketiga di mana saya menerangkan bahawa Allah istawa alal arsh. Okey, dan ini video keempat. Saya menerangkan tentang sifat Allah dan kita fokus kepada sifat tangan sahaja dahulu, ya.
Link bagi video-video tersebut ada saya bagi di bahagian description untuk tuan-tuan dan puan-puan tonton. Ini bukanlah akidah Wahabi. Ini adalah akidah yang Allah sendiri sebut di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sendiri sebut di dalam hadis-hadis baginda, yang disebut oleh Imam At-Tirmizi merupakan akidah, merupakan pegangan, merupakan keyakinan ahli-ahli ilmu generasi awal umat Islam. Ini generasi pada 3 kurun yang pertama. Baik, sekarang kita fokus pada tangan Allah ini ya. Bagi menerangkan perkara ini, ingin saya bawa tuan-tuan dan puan-puan ke surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat nombor 64. Surah ke-5 ayat nombor 64. Mari sama-sama kita rujuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullas aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang Yahudi berkata tangan Allah ini terikat. Jadi di sini orang Yahudi ni dia berkata dua perkara tentang Allah. Pertama, dia berkata Allah ni ada tangan. Ish, ada tangan, Yahudi kata. Dan kedua, mereka kata tangan Allah ini terikat. Okey, sekarang ni apa respon Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dua perkara yang diperkatakan oleh Yahudi ini? Allah membalas bahawa yang sebenarnya tangan mereka, tangan orang Yahudi itulah yang terikat, dan dilaknat kepada mereka atas apa yang mereka katakan itu. Yang ini tangan Allah terikat. Kemudian Allah sambung, bahkan kedua-dua tangan Allah terbuka dan Allah menginfakkan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Mula-mula Yahudi kata Allah ada satu tangan, tapi Allah balas balik bahkan kedua-dua tangan Allah terbuka. Ini yang saya bagi analogi tadi, Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan ya. Orang kritik saya ada satu mainan. Saya jawab bahkan bukan satu tetapi ada 4. Maknanya kritikan itu tidak salah. Bahkan saya menguatkan lagi bahawa bukan sekadar satu tetapi ada 4. Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan. Orang Yahudi menuduh Allah ni ada tangan. Allah jawab balik bahkan kedua-dua tangan Allah terbuka ya. Seandainya apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ni adalah salah, adalah satu kesesatan, adalah satu kekafiran ke apa ke, nescaya Allah akan mengkritik mereka sebagaimana Allah melaknat mereka kerana berkata tangan Allah itu terikat. Tapi sebaliknya yang Allah kritik ialah tuduhan mereka bahawa tangan Allah terikat. Adapun tentang sifat tangan itu Allah tak kata apa, tidak mengkritik mereka, bahkan Allah membalas balik bahkan kedua-dua tangan Allah itu terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu daripada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Bukan kita yang sendiri-sendiri sebut, bukan kita sendiri-sendiri yang buat, tetapi Allah sendiri Subhanahu Wa Taala yang menyebutnya di dalam Al-Quran. Ayat ke-64 surah Al-Maidah ini menjadi pilihan saya. Kenapa? Pertama, sebab Yahudi tuduh Allah ni ada tangan dan Allah tidak mengkritik mereka tentangnya. Padahal jika salah untuk seseorang itu berkata Allah ada tangan, nescaya Allah akan mengkritiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yahudi sebut tangan Allah terikat. Allah balas balik bahkan kedua-dua tangan Allah terbuka. Macam analogi saya bagi tadi lah. Jadi bukan satu kesalahan untuk kita mensabitkan, kita beriman bahawa Allah ada sifat tangan. Cuma tangan Allah itu Maha Suci Allah daripada memiliki kesamaan dengan mana-mana makhluknya, maka tangan Allah tidak sama dengan tangan mana-mana makhluknya ya. Tuan-tuan puan-puan, surah Al-Maidah ayat 64. Jadi ya, mari kita semak semula akidah kita dalam perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Allah yang menyifati dirinya. Who are we to say no, that is not so. Allah yang menyifati dirinya dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapalah pula kita untuk berkata tidak. Bila kita berkata tidak tu, kita menafikan apa yang Allah sebut tentang dirinya, kita menafikan juga ayat Quran tersebut, dan ini sudah tentu satu kesalahan yang besar ya. Mungkin ini satu perkara, satu akidah yang baru bagi kita. Mungkin selama ni kita diajar dengan akidah yang
tuan-tuan dan puan-puan lebih tahu, ya. Saya tidak belajar akidah tersebut. Mari kita sama-sama semak. Ini ayat Quran. Sebelum ini, dalam video tersebut, dalam video yang saya menjawab tuduhan bahawa Wahabi ini kafir dan kekal dalam neraka, saya telah baca kenyataan Imam At-Tirmizi bahawa demikian inilah yang menjadi pegangan, yang menjadi keyakinan para ahli ilmu generasi salafus soleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita semak semula akidah kita, mari kita perbetulkan semula akidah kita, dan kita meyakini Allah, meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sifati dirinya, tanpa kita menafikannya, tanpa kita mengubahnya, ya. Jadi moga-moga video pendek ini membantu kita dalam memahami dengan lebih baik tentang sifat-sifat Allah dan akidah yang sepatutnya berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Vroom, vroom, vroom.